Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam Jalan Kuasa Masjid Baitur Rahim Kampung Kolong Tengah, tuan-tuan haji sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari itu adalah hari terakhir tasyrik kan, yang mana berakhir esok asar untuk takbir muqayyad. Jadi insya-Allah kita setelah 2 minggu cuaca berurusan, kita dapat mula kuliah. Hari itu insya-Allah Allah izinkan, dan semoga kita beliau diberi wabak hari itu dekat 600 lebih 640 lebih. Banyak yang di PKPD mari kami ajar di kampung Lintang. Beliang nama tuan-tuan, tentu-tentu dah mengalaminya lah. Oh, di Astana Lot, maksudnya kita pergi kampung Lintang kan selepas Cik Boyong kan, lepas tu filah lalu di blok lah. Ada seorang staf kawan kena lah. Jadi yang risau kita, siapa yang belum vaksin cepat-cepat vaksin tau. Misalnya cara lain tuan-tuan, melainkan guna dari vaksin. Okey, jadi hari itu kita akan meneruskan kuliah akidah kita yang berkaitan dengan tajuk malaikat, beriman kepada malaikat. Sebelum kita pergi lebih lanjut, lebih panjang, saya suka untuk saya menekankan kita belajar akidah tu, kalau dulu-dulu kita belajar tauhid 20, sifat 20 dan lain-lain, kita lebih kepada nak kenal. Tetapi sekarang bagi saya sendiri terutamanya, kita bukan setakat nak kenal Allah, nak kenal malaikat, nak kenal Rasul dan sebagainya, tapi kita nak taat, kita nak ikut, kita nak letak kefahaman dalam kehidupan kita, keyakinan tuan-tuan yang perlu dibina. Kita tahu, tetapi kadang-kadang kita kurang yakin. Kita kurang yakin dengan takdir, qada, kita kurang yakin dengan malaikat dan sebagainya. Sedangkan benda itu ada dalam rukun iman. Jadi bukan sekadar kita tahu dan belajar, tapi apa yang lebih penting adalah untuk kita adapt dalam kehidupan kita. Barulah ibadah kita bertambah kualitinya. Contoh macam kita berkorban, tahun tu saya ada berkorban tapi bila sebut korban, ia merupakan satu amalan yang sangat rapat, iaitu satu amalan akidah, satu amalan ibadah. Berkorban taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sih terima aku, bukan Allah sih perlu daging korban kita ya. Allah sih perlu kepada darahnya macam agama-agama yang lain. Tetapi kita maulah korban tu kerana perintah Allah, taat pada Allah, ikut Rasul. Nabi Ibrahim, kita tahu sejarahnya, benda tu maklum. Maka saya suka untuk saya ulang, akidah tu sebenarnya ini susah tuan-tuan. Ini susah sebenarnya. Cuma yang penting macam ni, kita nak make it like a reality, satu yang jadi dalam kehidupan kita, supaya kita pun boleh turunkan kepada bini kita, anak kita. Bukannya belajar di masjid saja, keluar masjid cerita apa. Jadi rugilah, rugi. Jadi pentingnya belajar benda tu supaya nya menyerap dalam hati kita, yakin kita, percaya kita. Sebab bila sebut rukun iman tu nya macam mudahnya percaya. Percaya, yakin. Ada orang tu tahu tapi dia percaya. Kau percaya si Allah, kau tahu si Allah beri rezeki, tahu. Kau yakin si ayat dia question mark. Kau percaya si Rasulullah tu pesuruh Allah, percaya. Tapi yakin si Nabi nyuruh macam tu. Ibadah yang Nabi ajar kepada kita lengkap, si perlu ditekuk tambah, si perlu dikiriat yang baru, dimodifat. Ayamnya question mark.
Percaya asyik dengan tahu asyik tentang qada baik, qada tidak baik datang dari Allah, tahu. Tapi bila menerima nasib malang, salahkan Allah. Question mark lagi. Itu perkara yang bagi saya perkara yang penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab ialah untuk membetulkan. Sebab ni contoh bila kita yakin, tahu, faham, kehidupan kita lebih mudah. Bini kita akan insya-Allah, anak-anak kita, orang kampung kita akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dapat membenting diri kita daripada ajaran-ajaran yang betul. Kerana itu dah mula balik angkat balik cerita pasal geng-geng sesat batiniah. Dah mula balik dah. Dah mula balik dah ajaran-ajaran makrifat, bukan makrifat yang merepek. Ada balik dah. Bertengkar. Ni contoh, kita yang belajar tu, okey. Kita tahu benda yang betul, kita ignore lah. Tapi persoalannya jadi orang luar yang mencari. Sebelum kita pergi, tuan-tuan, sikit saya mana kita kena berlaku ajaran sesat tu, kena yang mudah diikut. Kena yang mudah. Jawapannya mudah je. Orang kita di Malaysia tu suka malah benda semua last minute. Bila dah suntuk umur dah 50 lebih, jadi banyak semayang yang tinggalkan, Quran si macam banyaklah benda-benda. Jadi ceming nak dekat dengan Allah lah. Jadi bila orang ajar benda-benda yang tahu dia express macam ya, hanya mudah. Ceming kau nak semayang muka sikit dengan Allah. Ayat sikit poin selalu penting. Selalu nyapun tahu tadi ayat powernya. Ceming kau nak semayang, Allah pun kau asyik kenal Allah selalu kau semayang. Kita pun benar juga dah. Yang kita orang polah tu, semuanya kulit saja. Yang kamu polah tu adalah benda yang isinya. Sebelum semayang tu niat je. Ya, antara perkara yang dijajak di luar ni. Dan saya sinafikan benda tu ramai yang nak ikut. Jadi saya menjelaskan siapa-siapa di dalam konteks kita belajar benda tu, tuan-tuan. Saya nak mulanya simple je. Supaya kita, bukan simple maknanya mudah sih. Supaya kita tu bila sebut akidah, okey, saya rasa isu. Sebab sebenarnya bila sebut akidah orang rasa kuliah malam tu apa? Malam tu kuliah akidah soal sendiri. Mana tu pergi susahnya. Macam ni. Sebab ia dalam sebab kata kita lah kami zaman belajar dulu. Sebab akidah je Ini tak. Sebab akidah kita di Malaysia yang mula tu Asy'ariyah. Asy'ariyah tu lebih pakai akal. Kita mana nak berfikir, tuan-tuan. Orang lelaki tu nya senang. Orang lelaki tu nya si banyak. Sebenarnya kita orang lelaki tu jenis yang simple. Orang lelaki membini pada bang beli telur, pergi kedai beli telur pulang je. Saya banyak cerita. Buat pergi kedai suruh beli telur, belinya roti, belinya tepung, macam-macam, tuan-tuan. Kita tu orang jadi straight. Okey. Jadi atas perkara ya, tuan-tuan, marilah sama-sama kita sebar-sebarkan. Sebab ilmu tu bukan ilmu yang kita berjaya di dunia aja, tetapi kita mau di akhirat kita selamat. Dia pentingnya. Okey. Tajuk hari itu malaikat adalah hamba yang mulia. Okey. Jadi kata Syekh Dr. Muhammad Naim Yasin, ulama Jordan yang hebat dalam akidah, hubungan malaikat dengan Allah Azza wa Jalla adalah hubungan ubudiyah, yakni hubungan kehambaan yang bersih. Maksudnya malaikat itu bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik sebagai anak Allah, ataupun mungkin kita ada kefahaman dalam masyarakat malaikat tu ada yang ngembak cinta lah, ngembak anak panah. Malaikat tu ada yang pelik-pelik. Jadi perkara kena dibersihkan. Dan kena ingat, tanpa malaikat pun Allah tetap berkuasa. Bukan bermaksud seada malaikat Allah hilang kuasa sih. Ini bukan macam pemimpin. Seada government, seada kerajaan, seada penyat awam lumpuh sih. Allah tanpa malaikat punya hebat. Maha kuasa Allah. Hubungan perintah Allah, yang maksudnya antara Allah dan malaikat.
Inilah hubungan dan tudukan yang sempurna kepada segala titah perintah. Titah perintah Allah. Maksudnya Allah, bila Allah suruh malaikat, malaikatnya sadar madah kelak lek lolok. Sami'na wa ata'na. Cuma mun kita baca Quran, bila Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu manusia yang akan berganti-ganti. Maka kata malaikat balik, macam kena kau perlu menjadikan. Sebenarnya soal jawab antara Allah dan malaikat bukan bermaksud Allah si tahu. Sebenarnya di antara tujuan besar Allah menerangkan Al-Quran supaya kita tu belajar. Nah, bukan maksud Allah si tahu, bukan maksudnya malaikat tu perlu tahu dan sebagainya sih. Tujuan yang penting untuk kita. Al-Quran turun kepada kita tuan-tuan, turun kepada umat manusia. Okay? Jadi bila Allah berdialog dengan malaikat, bukan bermaksud Allah tu si tahu. Tujuannya supaya kita terdapat maklumat. Inilah hubungan yang tidak ada hubungan lain. Maksudnya hubungan Allah dengan malaikat sekadar hubungan kehambaan, bukan ada yang lain-lain. Ini macam cerita Marvel. Nah, Thor itu adalah dewa guru Zeus. Dia turun ke langit, ke dunia bersama dengan perempuan, keluar Hercules. Ini bukan cerita macam mana tuan. Kefahaman mitos dalam agama lain tolong jangan diserap dalam kefahaman kita. Adapun pemahaman dolok-dolok marik, contohnya macam di Pulau Jawa. Kalau tuan-tuan belajar macam ni, para wali Songo membawa akidah. Zaman dulu bila gunung api nak meletus je, setidaknya akan korbankan, kita situ ada apa? Semah. Orang kita situ ada semah. Caranya ambil perempuan, korbankan, nak meredakan gunung api. Macam ni wali Songo datang nak betul, kita tukar daripada. Ini sebab waktu caranya, kaedah waktu beri makan kepada gunung berapi. Contoh, bukan contohnya adalah keadaan itu ya. Tapi bila sampai kepada kita kena itu, jangan kita nyambung balik. Kita dah belajar akidah, dah tahu. Saya lagi perlu buang peraja, beri makan iblis. Saya tadi saya lagi cerita ya. Zamannya kita dah ada masjid, dah ada ustaz mengajar semua. Kita dah belajar akidah, belajar fiqah, belajar akhlak, tafsir dan sebagainya. Maka kita kena upgrade. Macam contoh nak, macam baik macam Yasin. Yasin tuan-tuan puluh tahun dah di alam bumi Melayu tu. Dulu mari kita sinafikan sebab zamannya orang pandai sirami. Jadi yang kita pun si pandai baca Quran, si bapa pandai baca Quran, kita tak Yasin je. Okey, it's okay baca je. Tapi dah belajar, antara sunnah Nabi bermula pada maghrib sampai hari Jumaat esok hari, yang antara sunnahnya baca surah Al-Kahfi. Kita upgrade sikit. Okey, nyebutnya kita pergi kepada yang lebih dekat dengan yang betul. Sikit-sikit. Kerana itu malaikat bukanlah Tuhan. Malaikat bukan Tuhan, bukanlah puteri Tuhan, dan bukanlah anak cucu Tuhan sebagaimana kepercayaan orang-orang musyrikin dahulu. Kita tuan-tuan dalam konteks macam tu, walaupun kita asyik mempercayai malaikat macamnya, tapi ada unsur-unsur malaikat dalam kehidupan kita yang si betul. Contoh kita madah, selalu tengok drama TV Melayu, selisih malaikat 44 kita madah. Sampai saya jadi ada sebahagian masyarakat yang mungkin jauh dari agama yang memahami malaikat macam ni. Sekarang saya fikir di sini timbul isu selisih malaikat 44. Tu je selalu nak asal TV Melayu je. Selisih malaikat 44, kau jangan cakap macam tu. Selalu cakap macam mana. Sebenarnya sadar tuan-tuan, dia adalah konsep malaikat yang diembat dalam budaya. Kena betul kan? Bersih kan? Malaikat bukan puteri, bukan 44, bukan berapa-berapa saja. Bukanlah dalam konsep imajinasi yang salah dalam filem, bukan.
Allah berfirman di dalam suratul Anbiya 26 hingga 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mengerjakan perintahnya. Allah mengetahui dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai oleh Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepada Allah. Malaikat itu. Dan di antara perkara yang kita perlu ingat, kenapa kita perlu beriman dengan malaikat compare dengan kita perlu beriman dengan yang merepek-repek macam nak hantu semua. Sebab kita tu banyak gila info tentang jin, hantu, iblis, setan, sampai kita rasa kagum dengan makhluk tu. Tapi kalau kita compare, kita kurang info tentang malaikat tu macam ni. Saya beri info mudah ya tuan-tuan. Malaikat tuan-tuan, kalau kita compare dengan makhluk selain daripada malaikat yang gaib macam jin, iblis, setan, jauh lebih hebat. Iblis, setan, jin yang confirmnya memang perlu makan. Dalam hadis sahih disebut, Nabi nyebut makanan jin apa? Tulang dengan asap, kerenji. Nah, dan makhluk jin, iblis, setan tu nya terbang bukan macam malaikat. Ada yang merangkak, ada yang melompat. Berbeza dengan malaikat. Malaikat, kita tahu malaikat tu sehari 2 kali nya turun naik daripada bumi pergi ke Allah. Dan disebut 7 tingkat langit tuan-tuan, semata kita asyik lepas. Sedangkan manusia nak pergi ke planet asyik lepas. Tapi malaikat sehari turun naik ke Allah. Di sini kita nak malaikat hebat, yang nanggung arasy Allah lagi dan sebagainya. Sama dalam surah An-Nahl ayat 50 Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka dari atas mereka dan melepaskan apa yang diperintah kepada mereka. Malaikat itu makhluk yang taat, tidak ada nafsu, dicipta daripada cahaya. Dan firman Allah lagi dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak menderhakai Allah akan apa yang diperintah kepada mereka, malah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Berbeza dengan kefahaman setengah-setengah agama, kefahaman yang kita lihat dalam filem-filem, movie-movie, drama-drama, sinetron. Sebab bila kalau tuan perasan kalau ada cerita-cerita yang ada 18 PG dan sebagainya, sebab mak bapak perlu ada di samping anak-anak untuk menerangkan. Sebab terutama kalau tuan-tuan perasan, kebanyakan si kira cerita India kah, orang putih kah, Korea kah, yang banyak unsur-unsur akidah. Macam anak-anak ni suka cerita Naruto Shippuden, Amaterasu itu tuan, nama dewa api, Tuhan api sebenarnya. Lepas yang paling banyaklah saya nangga kajian oleh Ustaz Ahmad Ikram yang mengkaji. Saya minat cerita ya. Bila saya cek ya Rabbi, majoriti tuan-tuan adalah nama-nama Tuhan. Kefahaman dalamnya. Jadi kita kasih tahu Tuhan. Kan bila miyak tu yang suka jangan gula perkataannya. Amaterasu. Apa lagi? Kain apa lagi? Macam lah. Nak buat dalam cerita rupa-rupa diselit unsur-unsur akidah yang rosak. Jadi bila kita tahu info yang betul, bila anak kita dapat info yang kita boleh
saringnya. Betul kan? Bahaya tuan, sebab saya ada bahaya sebabnya pergi kepada keyakinan miyak tadi. Contohnya berlaku tu cerita real tuan-tuan. Seorang miyak umur 6 tahun. Bila giginya patah, dia simpan gigi di bantal. Bapaknya nanya, "Kenapa kau gigi bantal?" Kelak malam Tut Fairy datang pak, ngambil gigi tu. Tak ada. Nampak dari satu sudut, sedar apa? Tapi sebenarnya miyak yakin sih. Yakin dengan. Miyak kaedah yakin. Nya percaya benda ya. Jadi kalau benda tu tidak ditegah dari awal, dia akan melakat-lakat. Secara langsung sebenarnya filem, movie, drama mendidik masyarakat kita tanpa kita sedar. Tapi belum kita cerita lagi pasal tanah kubur. Tanah kubur nampak macam bagus, tetapi dari sudut akidah banyak yang si betul. Jadi perkara macam tu. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia beri perintah kepada malaikat tidak pada menyaksikan bertanya. Ya kan aku. Sebab bila kita dengar dalam kita belajar sebelum tu ada malaikat yang tugasnya sujud dia. Sujudlah. Sujud je kerjanya. Ada malaikat yang rukuk je kerjanya. Ada malaikat yang bertasbihlah kerjanya sampai kiamat. Ya, mereka tu sangat taat pada Allah dan mereka makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kita tu disuruh belajar tentang malaikat. Makhluk kita nak madah iblis dekat dengan Allah. Malaikat adalah makhluk yang dekat, harum bulat, bukan harum bulat, nang tiap-tiap hari berjumpa dengan Allah. Nah, benda tu jelas. Al-Quran sebut, hadis sahih sebut. Kita siapa nafikan? Bayangkan makhluk yang paling dekat dengan Allah macam ni sikapnya, taat. Dan sidat tu sangat takut pada Allah dengan bila Allah murka. Dan bila kita tahu, oh tu makhluk paling hampir dengan Allah, mereka dekat dengan Allah, makhluk yang taat dan takut pada Allah, kita ambil iktibar, kita pun perlu macam ni. Sebab waktu tu memang disebut ketika ada bagi ilmu turun malaikat melebarkan sayapnya bagi orang-orang yang belajar, mendoakan keberkatan mereka. Kita berada pada kedudukan kefahaman tentang malaikat. Malaikat adalah sejenis makhluk Allah, sentiasa taat kepada Allah. Tidak kuasa membuat sesuatu dengan kekuasaan mereka sendiri. Memangnya powerful, tapi dengan izin Allah. Dan kalau kita lihat hebat malaikat, kerana siapa yang hebat? Kerana Allah. Macam kita lah, kita tu hebat, pandai, bukan daripada kita pun, daripada Allah ya, asalnya. Bapak, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, masih salah, bila dua orang hamba Allah, seorang yang masuk ke dalam taman, yang memuji tamannya. Oh, kacak taman tu, buah anggur, buah tu, kerana hebatnya aku. Maka seorang sama dia negur, yang mana? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin Allah, usaha macam ni pun siap akan menjadi. Sebab kita kena sandarkan apa yang hebat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita disuruh sebut benda macam la haula wala masya Allah. Kita nak kembalikan kepada Allah. Itu akidah tuan-tuan. Sama juga ketika kita berdoa, ketika kita bertakbir, membesarkan Allah. Kena wujud dalam ibadah sebenarnya tersirat akidah. Contoh bila kita pada la ilaha illallah wa la syarikalah, tidak mensyirikkan Allah. Lahul mulku lahul hamdu wa yumit. Tidak hidup dan tidak mati. Kekal hidup dan tidak mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdoa dalam keadaan kita tuan-tuan memang siapa kita berdoa dalam keadaan ya Allah ya Tuhan kami, marilah kena ada rasa tauhid macam ni, merayu ya Allah ya Tuhan, suara tuan-tuan. Siapa kita nak tadi aksen ataupun sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak boleh memberi kenampakan sesuatu kepada Allah dengan kekuatan yang diberi kepada mereka. Saya ulang, tidak boleh memberi kenampakan sesuatu kepada Allah dengan kekuatan yang diberi kepada mereka. Maksudnya, malaikat tu dapat nak seperti yang kita selalu fikirkan. Kefahaman-kefahaman yang wujud dalam masyarakat, malaikat tu mesti macam tu. Takkan. Sebab tak ada manfaat untuk agama pun. Tak ada impact kepada nilai iman kita. Mereka benar-benar taat kepada perintah dan beribadah kepada Allah. Taat, ikut apa yang Allah suruh. Jadi untuk kita macam ni, ikutlah. Nah, Allah berfirman dalam surah As-Saffat 164-166. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnul musabbihun wa inna lanahnul musabbihun. Sadaqallahul azim. Para malaikat berkata, dan tidak ada sesiapa pun daripada kami ini melainkan adalah di sisi Allah satu darjah yang tertentu. Saya ulang. Dan para malaikat berkata, dan tidak ada sesiapa pun daripada kami ini melainkan adalah di sisi Allah satu darjah tertentu. Dan sesuai kami adalah berbaris-baris dalam beribadah kepada Allah, dan adalah kami dan kami adalah mereka yang bertasbih memuji Allah. Malaikat-malaikat itu. Yang saya akan tahu tadi, memangnya mulia, tetapi lebih mulia lagi manusia bila manusia itu bertakwa. Nah, manusia ini boleh memilih. Malaikat dia boleh memilih. Nya sadar nafsu. Nya ada akal tapi nya sadar nafsu. Nya si makan. Yang hebatnya si makan, nya si tidur. Tapi powernya hebat. Terbangnya laju. Nak besar dan sebagainya. Jin dah jadi aju. Kena makan, kena berbini beranak. Tak jin nak kita compare. Manakala ini adalah hakikat kejadian para malaikat, sudah tentu termasuk dalam mensyirikkan Allah kalau mereka beribadat. Kalau mereka beribadat, maksudnya jangan beribadah kepada malaikat. Jangan tuan-tuan. Hanya kepada Allah. Dalam konsep meminta bantuan, ya contoh, kadang-kadang orang pelik tuan. Boleh sih kita minta tolong malaikat sih boleh. Wahai Jibril, tolonglah kami. Minta hanya kepada Allah. Minta kepada orang mati pun sih boleh. Tapi minta kepada orang hidup tidak masalah. Pok, tolong hantar aku pasal, boleh. Dia ada kaitan dengan syirik. Tapi kalau kita pergi minta tolong orang meninggal, sih boleh. Orang meninggal dia pun belum tentu selamat daripada Allah. Kita ada tolongnya. Kita minta tolong dengan Allah. Bahkan minta tolong dengan Rasulullah masih boleh. Kita pergi ke Mekah, ya Rasulullah, sebut nama, ya Muhammad, tolonglah kami, masih boleh. Tapi mungkin kita nyebut dengan keberkat, tahu tak? Dengan dekat dengan mungkin kita minta tolong dengan tahu tadi keberkatan Rasul, boleh. Bertawasul disebut sebagai bertawasul dan sebagainya. Kita siapa bertawasul dengan malaikat? Dengan nama Jibril alaihissalam, boleh. Kita boleh bertawasul menjadi perantaraan tu dengan amal kita, dengan nama-nama Allah. Ayat disebut. Okay? Jadi dengan malaikat sih boleh. Diminta pertolongan atau dianggap mempunyai hak kekuasaan. Malaikat memang ada kuasa tuan-tuan, tapi bukan kuasanya tadi membantu kita. Adapun cerita-cerita dalam Quran berkenaan dengan orang ditolong oleh manusia, ya semua dengan izin Allah, kuasa Allah. Contohnya malaikat membantu di perang Badar. Jadi adakah kita bila macam ni kita pun minta tolong juga? Bila berlaku Covid, ya Allah turunkan malaikat membantu kami. Siapa tuan-tuan? Boleh macam ni.
Siapa kita nak samakan diri kita dengan Rasul? Rasul tu nya Nabi, nya ada mukjizatnya, kelebihan dan sebagainya. Kita bukan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 80 yang berbunyi a'udzu minasyaitonir rajim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Dan Allah tidak menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sekutu bagi Allah. Maksudnya sekutu bagi Allah itu yang sama level. Kita disuruh minta dengan Allah, tapi jangan minta dengan Rasul, jangan minta dengan malaikat. Walaupun kita dengan malaikat yang hebat. Contoh, masyarakat kita sebahagian, bukan semua, dia minta dengan jin. Tak tolong jin nak? Bila pat-pat ubat terutamanya, tak tolong jin. Minta tolong jin. Nak sembuhkan orang tu minta tolong jin. Bukan isu orangnya baik atau si baik. Orang kita tu pelik. Nya menjadikan sesuatu yang boleh bilanya ada manfaat. Ulang balik. Sebahagian orang kita menjadikan sesuatu yang boleh bila ada manfaat. Contoh kenapa kau minta tolong dengan jin? Jawab kok. Baik bah. Bukan masalah baik atau si baik, tuan-tuan. Ia menyembuh siapa? Siapa yang memberi kesembuhan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab kita makan ubat, tu dalam perkara yang tajribah itu adalah pengalaman. Berbeza tuan-tuan, saya ingat saya nyebut. Ada sebagian orang kita yang memahami ikhtiar dalam konsep yang salah. Ikhtiar dalam makan ubat, yes, dihalalkan, dibolehkan oleh syariat. Tetapi ikhtiar dalam perkara-perkara gaib, itu perkara yang perlu lihat kepada dalil. Contoh kita nanam pokok belanda di rumah, nak minta elak daripada gangguan syaitan. Ada dalil sih. Kenapa ada dalil? Sebab syaitan tu benar nampak, saya nampak. Nampak syaitan? Saya nampak. Maka ada dalil tentang. Ia bukan kerana pengalaman. Ya, banyak orang kita tu tersalah faham. Ikhtiar kena lihat. Mungkin kita membolehkan ikhtiar dalam konteks macam tak pokok daun belanda, apa lagi macam-macam lah. Orang kita kelakai itu nak bermaksud bolehlah kita makin jimat, makin tangkal. Ikhtiar benar juga kena dibetulkan. Okay? Sama dengan tadi disebut Allah tidak menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sekutu. Minta dalam perkara-perkara ghaibiyat keampunan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada malaikat, jangan minta kepada Rasul. Sebabnya orang kita tu nya contoh, bila di Mekah dan di Madinah, orang kita tu si faham konsep keberkatan Rasul. Bapilah penjaga makam yang marah bila kita berdoa kepada makam. Kita berdoa kepada Allah, ke kiblatlah. Bila kita pergi macam ni dekat depan kubur ni tak orang Arab yang marah. Masyarakat kita tu kena belajar. Sebab apa? Dia kena belajar. Bila si belajar, mula amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah. Mungkin tahunya si boleh minta dengan manusia. Tapi bila dapat kepada amalan, kurang praktis, jadi si tahu dan minta juga. Disebutlah surah Al-Imran, Allah tidak menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sekutu bagi Allah. Apakah ia menyuruh kamu kufur setelah kamu menjadi muslim? Okey. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ialah part 1. Jadi kesimpulan dari part 1 tu tuan-tuan, pertama kita kena yakin bahawa malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Nya bukanlah Allah create untuk menjadikan sekutunya. Bukan. Allah tidak menciptakan malaikat itu menandakan kelemahan bagi Allah. Allah tidak menciptakan malaikat itu disembah. Allah tidak menciptakan malaikat itu menjadi Tuhan. Jadi kefahaman dalam masyarakat kita kena diperbetulkan. Okay?
Kita lagi 7 minit lagi. Okey, saya masuk sikit part lagi sikit Part yang kedua, hubungan malaikat dengan alam dan manusia. Kena Allah cipta malaikat tu, apa hubungan malaikat dengan alam dunia tu? Alam seluruh, bukan dunia aja, seluruhnya. 7 dalam langit, 7 atas, 7 di bawah. Dan manusia apa? Okey, tadi kita faham Allah dan malaikat hubungan ubudiyah, kehambaan. Sebelum itu kita tahu, itu kita kena faham supaya tidak berlaku salah amal dalam kehidupan. Okey, apabila hubungan para malaikat dengan Allah adalah hubungan kehambaan ubudiyah dan taat yang penuh kepada perintahnya. Okey, satu. Kedua, maka hubungan mereka dengan alam dan manusia adalah salah satu furuk cawangan kepada ubudiyah dan ketaatan tersebut. Taat pada Allah, di antara ketaatan pada Allah tadi adalah hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan manusia. Secara umum saya sebutnya, malaikat ada yang menjaga hujan, menjaga rezeki, ada yang menjaga kandungan dan sebagainya. Itu secara umum kita tahu hubungannya dengan alam, menjaga langit dan sebagainya. Okey. Ibadat mereka sebagaimana diterangkan oleh Allah tidaklah terbatas kepada mentasbih dengan memuji dan memuja Allah sahaja. Jadi malaikat itu bukan bermaksud itu hanya bertasbih saja, bukan hanya memuji Allah saja. Ada di antara tugas-tugas sidak yang lain sebagai bukti ubudiyah sidaknya. Kita nak bersihkan kefahaman kita tentang akidah berkaitan dengan malaikat. Maka ibadat mereka mencakupi perlaksanaan tugas mengikut kehendak Allah. Apa aja job description sidak malaikat tu berdasarkan apa yang Allah suruh. Antaranya mentadbir, menjaga dan mengurus urusan alam atau makhluk ciptaan Allah, yang termasuk gerakan dan perjalanan setiap yang bernyawa dan tidak bernyawa, setiap hukuman dan peraturan, serta meluluskan setiap penentuan Allah mengikut qada takdirnya kepada makhluk ini kesemuanya. Semuanya atas ketentuan Allah. Malaikat tu hanya ikut perintah Allah. Allah suruh jaga langit, jaga langit lah. Allah suruh jaga totek manusia, ambil catatan kiri kanan, jagalah. Setiap hukuman dan peraturan, dan melaksanakan kehendak Allah dalam muraqabah. Maksudnya dalam apa-apa perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu kerja malaikat. Kan kita disebut nak malaikat yang boleh membisikkan perkara-perkara yang menyuruh kita kepada amal-amal baik. Bisikan malaikat, bisikan syaitan. Mencatat setiap perkara yang berlaku di alam ini, sama ada yang berlaku itu menurut iradah kehendak makhluk itu sendiri atau luar daripada iradah makhluk. Malaikat akan kita mencatat. Mereka pun diwakili dengan menjaga langit dan bumi. Langit tu tuan-tuan bukan bermaksud langit atas tu aja. Langit tu seluas-luas alam dia langit. Kadang-kadang ada orang tu boleh sebut langit, langit yang biru aja tangannya. Alam tu, langit tu. Mereka tiap-tiap pergerakan dalam alam ini termasuk ke dalam kewajipan yang ditugaskan kepada mereka. Kehendak Allah, firman Allah, fal mudabbirati amra, maka demi malaikat yang bertugas mengatur urusan. Dan firman-Nya lagi, fal muqassimati amra, demi malaikat yang membahagikan urusan. Maka al mudabbirat dan al muqassimat adalah para malaikat di sisi al-iman. Kan atas fal mudabbirat, al mudabbirat itu adalah malaikat. Muqassimat pun malaikat, kata ahli-ahli iman yang membahagikan urusan. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan jenis-jenis malaikat yang diwakili untuk mengurus berbagai-bagai makhluk Allah. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah hajat daram malaikat tu macam ni. Info-info dari tempat-tempat lain yang merepek-repek daripada buku kah, daripada kitab-kitab yang bukan Quran Sunnah, tuan-tuan,
nak check. Sebab ada perkara ghaibiyat, malaikat itu baru termasuk dalam perkara ghaib. Sumbernya Quran Sunnah. Saya ambil contoh lah. Kita nak mekik kereta, mekik motor, pergi sini. Pergi ke DIY, kedai DIY kah? Kita pergi ke Iman. Sini. Bengkel nak. Baru kita dapat info yang betul. Tanya dengan pomen lah. Tapi pun kita mekik bengkel kereta, pergi ke kedai DIY, tanya dengan cashier ya. Kereta pun tak ada masalah, boleh kau beri ya sikit sih. Yang bukan pakar, yang bukan tempatnya. Makanya akan beri info yang salah. Sama je dengan kefahaman tentang tu. Kita nak tahu tentang malaikat, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun para ulama yang masih datangkan hujah, dalil, kami sekalipun tutur kata yang kami padah tu daripada Quran dan As-Sunnah yang kami baca kitab tu. Bukannya bila sebut okey malaikat tu terbang. Sini infonya kita mana yang terbang? Ada hadis padang macamnya. Ada Al-Quran padang macamnya. Yes, boleh. Kita siapa nak cerita sebarang. Contohnya dalam macam buruk Nabi nak disebut buruk Nabi warna putih, rendah sikit daripada baral, tinggi sikit daripada kedai. Ada orang lukis panjang rambutnya, kesian badannya putih, sayapnya berwarna-warni, lukis. Sedangkan ada sandangan sedar. Sebab dalam hadis dalam Quran menyebut buruk Nabi itu simple je tuan-tuan. Yang terlalu detail. Okey? Untuk mengurus hal matahari ada malaikatnya. Begitu juga untuk mengurus hal bulan, cakrawala, bukit bukau, awan, hujan, nutfah, titisan air mani hingga sempurna kejadian manusia, urusan ajal manusia kesemuanya. Sebagaimana untuk mengawal tiap-tiap orang hamba, malah tiap-tiap makhluk. Dan kejadian-kejadian yang berlaku di cakrawala ini ada malaikat yang mengurusnya. Di kesimpulannya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang kedua daripada tajuk yang kita bawa cerita tadi, antara bukti kehambaan malaikat kepada Allah dengan taat kepada perintahnya. Apa yang kita boleh ambil? Kita orang beriman, apa buktinya? Taat pada perintah Allah. Yang hebatnya manusia tu selain daripada ketaatan, kita boleh benda-benda lain perkara dalam dunia tu. Malaikat tu bila Allah nyuruh melaksanakannya, ya je bolehnya. Yang sedang boleh benda lain. Kita tu selain daripada sembahyang, kita boleh benda lain je. Saya bersolat kita boleh minum kopi, kira itu dah boleh dan indah. Pergi lepak kedai kopi, boleh tak? Boleh benda lain selain daripada ketaatan tadi. Jadi ialah kelebihan kita manusia dan kita ambil pengajaran. Kalau malaikat taat dalam konteks macamnya, maka kita manusia taat dalam konteks macam ni. Wallahu ta'ala alam. Jejak yang kita dapat bincang malam tu dalam masa waktu Isyak. Saya tutup terus patut azan. Dan insyaAllah hari Isnin malam Selasa kita jumpa lagi dalam bab fiqh insyaAllah. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Kalau ada soalan lepas tu saya buka balik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Azan.